Saudara, peperiksaan GCEN sedang berjalan manakala GCEO dan A bakal menjelang beberapa minggu lagi. Stres peperiksaan ataupun exam stress mungkin adalah di antara kata-kata yang kita sering dengar sedang pelajar tempatan belajar dalam sekitaran yang kompetitif. Namun, apakah tanda-tanda tekanan peperiksaan atau stres yang perlu diberi perhatian? Dalam segmen analisis berita malam ini, pendidik dan kaunselor veteran Dr. Bibi Jan Ayub mengupas isu ini. Satu kajian Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD pada 2017 mendapati 76% pelajar di Singapura berasa sangat cemas walaupun sudah cukup bersedia untuk mengambil ujian. Perangkaan ini jauh lebih tinggi berbanding purata OECD iaitu 55%. Malah 86% pelajar Singapura bimbang mendapat grade rendah sedangkan purata OECD ialah 66%. Jelas, stres yang dihadapi pelajar Singapura cukup tinggi dan stres yang tidak dikendalikan dengan betul boleh menjejas keputusan peperiksaan. Bagi pendidik dan kaunselor veteran Dr. Bibi Jan Ayub, ada beberapa simptom yang menunjukkan seseorang pelajar sedang mengalami tekanan peperiksaan berlebihan. Ini termasuklah apabila pelajar menjadi mudah tersinggung atau lebih sensitif terhadap kritikan, sukar untuk fokus kepada pembelajaran atau tugasan, mempamerkan perasaan cemas atau tegang yang berterusan, atau bertambahnya perasaan putus asa atau putus harapan terhadap prestasi mereka dalam peperiksaan. Kalau dia sendiri tak dapat mengesan perubahan yang berlaku dari segi fizikalnya, mendanya, psikologinya. Jadi maknanya dia sendiri tak dapat mengetahui yang dia dalam keadaan kecemasan. Oleh sebab itu, self-awareness sangat penting bagi seseorang anak, uh, seseorang pelajar. Untuk menghadapi masalah ini, kadang-kadang kita dapati anak ni sendiri ada psikosomatik, tanda-tanda psikosomatik di mana sakit kepala, sakit tengkuk, kadang-kadang rasa macam sakit perut. Jadi ini bukan dibuat-buat ya, ini memang satu respon fizikal kerana stres yang amat sangat yang dia rasa dia tak dapat menangani stres itu. Jadi stres ini merupakan tanda-tanda yang anak itu sendiri mengalami. Oleh sebab itu, kalau anak itu sendiri mengalami perubahan-perubahan fizikal, mental seperti ini, maka dia boleh bertemu dengan ibu bapanya atau bertanya dengan adults, orang dewasa atau guru dan juga kaunselor di sekolah untuk membantu. Menurut pemerhatian Dr. Bibi Jan yang mempunyai lebih 40 tahun pengalaman selaku guru dan kaunselor sekolah, ekoran tertekan, pelajar juga mungkin menunjukkan gejala pengilakan, iaitu pelajar mungkin cuba mengelak daripada peperiksaan atau tugasan atau malah tidak datang ke sekolah. Our Malay kids selalu putus asa lah. Belum masuk peperiksaan dah putus asa. You know, that's really saddened me. Belum periksa, they know they're going to fail already. So that's why to me parents play a very, very important role in preparing the physical, the state of physical, the state of the mind. You know, academic preparation is done by the teachers, but beyond that is up to the student and the parents. You know. And our Malay kids, they don't have good health seeking attitude and they don't have good health seeking behavior. So when they don't have problem, they don't want to see. Especially kalau dah lambat-lambat gini towards the later stage, they know I'm going to fail. So what difference does it make? No point asking. So they easily give up. So this is something that we need to address. You know, the state of resilience in our kids. Kaunselor sekolah yang baru bersara ini turut memberikan saranannya tentang beberapa kaedah untuk menangani dan mengawal rasa tertekan atau stres ini. Ini demi memastikan bahawa pelajar berada dalam keadaan yang optimum untuk menjawab soalan peperiksaan. Saya rasa kadang-kadang anak-anak kita selalu mereka tidak memperhalusi soalan dengan rapi, dengan betul. Maksud saya gini, bila mereka menjawab soalan, saya dapati anak-anak yang diajar like good study skill, examination skill, mereka biasanya membawa highlighter dalam exam hall tu. Dan mereka akan meng-highlightkan requirement of the questions. Apakah permintaan soalan itu.
Jadi ini membantu murid menjawab soalan yang dikehendaki oleh kertas soalan. Kenapa ada pelajar yang mendapat markah yang tinggi walaupun dia mungkin dia tidak belajar selama sebanyak pelajar lain kerana dia mempunyai keupayaan menjawab soalan dengan tepat dan juga precise, ringkas dan tepat. Tapi kalau macam soalan kita yang tu agak long-winded, panjang lebar tapi tak tepat. Jadi ini mungkin menjejas prestasi markah yang bakal diperolehi oleh pelajar itu sendiri. Kesimpulannya, kata Dr. Bibijan, guru-guru memberikan sokongan dari segi akademik, tetapi ibu bapa dan para pelajar sendiri perlu mempersiapkan diri mereka dari segi fizikal dan mental.